Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Jadi, apa khabar semua? Ustaz harap semuanya dalam keadaan yang sihat dan telah bersedia untuk meneruskan sesi pembelajaran pada petang ini. Baik. Jadi pada hari ini, untuk mata pelajaran ibadah, kita akan masuk kepada tajuk yang baru, iaitu solat Jumaat. Apa dia? Solat Jumaat. Jadi kamu boleh tengok kepada slide yang Ustaz telah pun sediakan di sini. Sambil-sambil itu juga, kamu perlu rujuk dan lihat pada buku teks ibadah, muka surat 41. Dekat situ ada tajuk yang kita akan belajar pada petang ini. Baik, solat Jumaat. Semua dah tahu dah apa itu solat Jumaat. Yang mana solat yang kita buat pada hari Jumaat lah. Takkan kita buat pada hari Sabtu. Ataupun kita nak buat pada hari yang selain daripada bukan hari Jumaat. Dah nama pun solat Jumaat, jadi kita tunaikan pada hari Jumaat. Okey, kita tengok dia punya definisi dia dekat sini. Baik. Solat Jumaat tu benda apa? Iaitu solat 2 rakaat. Dilakukan pada waktu zuhur pada hari Jumaat secara berjemaah di tempat yang khusus dengan didahului dengan 2 khutbah. Sedia maklum bagi kamu, bagi yang lelaki, solat ini dilakukan sebanyak berapa? 2 rakaat. Buat pada waktu bila? Pada waktu zuhur. Pada waktu zuhur pada hari Jumaat. Jadi sebelum nak semayang itu ataupun sebelum nak solat Jumaat, apa yang kita kena buat? Iaitu kena dengar khutbah dulu. Dia tak semayang dulu baru khutbah, tak. Dia khutbah dulu baru semayang. Melainkan kalau hari raya. Hari raya kita semayang dulu baru khutbah. Tetapi pada hari Jumaat kita dengar khutbah dulu. Lepas habis khutbah, barulah kita akan solat Jumaat. Baik. Jadi hukum solat Jumaat ni, hukum dia apa dia? Hukum dia adalah fardu ain ke atas lelaki yang telah cukup syarat. Okey, fardu ain ni maksudnya apa? Maksudnya wajib. Kalau tak buat berdosa. Tu fardu ain. Kalau tak buat berdosa. Bagi lelaki yang telah cukup syarat. Nanti kita akan tengok apa syarat-syarat yang mewajibkan seseorang itu kena solat Jumaat. Baik. Bila mana sebut kata solat Jumaat ni, apa ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh manusia, orang Islam, untuk sembahyang Jumaat? Adakah bukti? Dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah ada Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita solat Jumaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wahai orang-orang yang beriman, apabila dipanggil untuk menunaikan solat Jumaat, maka bersegeralah mengingati Allah dan meninggalkan urusan jual beli. Wadharul bai', tinggalkan urusan jual beli kamu. Itulah yang terbaik bagi kamu jika kamu mengetahui. Jadi ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh orang-orang yang beriman, kita semualah orang-orang yang beriman, bila mana dengar sahaja panggilan azan, maka kita kena segera untuk bersiap-siap dan pergi menunaikan solat tersebut. Tinggalkan segala urusan. Tak kira lah sama ada urusan jual beli ke ataupun ada urusan-urusan yang lain, tinggalkan dulu, siapkan diri, pergi ke masjid ataupun pergi solat Jumaat. Itu adalah ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh manusia untuk menunaikan solat Jumaat. Jadi hukumnya, kita ulang balik, hukumnya adalah fardu ain. Saya tak nak buat, boleh tak? Tak boleh, kena buat. Tapi Ustaz, zaman sekarang ni COVID Ustaz. Tak boleh pergi masjid.
Macam mana Ustaz? Baik, untuk isu COVID dengan solat Jumaat ni, nanti Ustaz akan cerita di penghujung tajuk ni. Bila mana Ustaz dah cerita, dah habis-habis semua, daripada awal sampai habis, nanti Ustaz akan cerita kenapa waktu COVID solat Jumaat tak wajib. Nanti Ustaz akan cerita di akhir tajuk ni. Nanti ingatkan Ustaz. Baik, yang seterusnya syarat. Okey, syarat wajib solat Jumaat. Jadi, nak tengok kamu ni cukup syarat ataupun tidak untuk buat solat Jumaat. Kalau kamu ada 7 benda ini, maka kamu wajib untuk solat Jumaat. Kena bagi cukup 7 ni. Apa dia yang pertama? Islam. Kamu Islam tak? Ya, kamu Islam. Yang kedua, baligh. Baligh ni apa dia? Baligh ni cukup umur. Cukup umur ni maksudnya keluar air mani bagi lelaki. Kalau perempuan datang haid. Jadi benda tu berlaku ataupun belum. Kalau belum berlaku, kamu tak cukup syarat. Tapi kalau kamu dah berlaku, maka kamu telah dikira sebagai akil baligh. Itu yang kedua. Yang ketiga berakal. Berakal ni maksudnya waras lah. Bukan orang gila. Sebab orang gila tak wajib semayang. Orang yang ada akal macam kamu, macam Ustaz, yang wajib semayang. Baik. Yang keempat, bebas. Bebas ni maksudnya merdeka. Dia bukan hamba. Dia bebas. Macam semualah. Dekat Malaysia ni, semua bebas. Dia merdeka. Yang kelima, lelaki. Jadi siapa-siapa yang perempuan, tak wajib solat Jumaat. Yang lelaki, wajib solat Jumaat. Yang keenam, sihat tubuh badan. Mesti sihat tubuh badan. Kalau Ustaz saya sakit, saya demam, boleh tak? Tak apa. Kalau demam, ada uzur, dimaafkan. Tapi kalau kamu sihat, kamu wajib solat Jumaat. Dan yang ketujuh, ialah bermukim atau bermastautin. Tidak wajib kepada musafir. Sekali lagi Ustaz akan cerita apa itu mukim, apa itu bermastautin. Baik. Jadi nak sembahyang Jumaat ni macam mana? Dia punya niat dia. Okey, niat dia senang je. Usolli fardal Jum'ati rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Usolli fardal Jum'ati rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Usolli fardal Jum'ati rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu Jumaat 2 rakaat mengikut imam ataupun makmum kerana Allah Ta'ala. Itu sahaja niat dia. Baik. Jadi tengok pula yang bawah ni. Perkara-perkara sunat ketika hari Jumaat. Apa yang specialnya hari Jumaat ni sebelum Ustaz nak cerita perkara sunat ni. Kalau kamu tengok dalam buku teks, muka surat 44, hari Jumaat ni special sebab apa? Yang pertama, dia merupakan hari yang paling mulia. Dia digelar sebagai Sayyidul Ayyam, penghulu bagi segala hari. Bukan Sayyidul Ayyam, bukan ayam tu. Sayyidul Ayyam, Ayyam ni dalam bahasa Arab, penghulu bagi segala hari. Ayyam tu hari, Al-Ayyam, hari. Jadi hari Jumaat ni, hari yang paling mulia. Berbanding dengan hari Sabtu, hari Ahad, hari-hari yang lain, hari Jumaat ni adalah hari yang paling baik. Kerana apa? Kerana ada peristiwa-peristiwa yang berlaku pada hari Jumaat. Sebagai contoh dalam buku dia sebut, Allah menciptakan Nabi Adam pada hari Jumaat. Hari Jumaat Allah ciptakan Adam. Hari Jumaat juga Allah masukkan Nabi Adam ke dalam syurga. Hari Jumaat juga Allah keluarkan Nabi Adam dari syurga, bawa turun pergi ke langit, pergi ke bumi ataupun ke dunia. Dan hari Jumaat juga Allah Subhanahu Wa Taala mewafatkan Nabi Adam. Dan ada banyak lagi lah peristiwa-peristiwa yang lain yang berlaku pada hari Jumaat ini. Menunjukkan apa? Hari Jumaat ini merupakan hari yang sangat mulia. Jika kita buat sesuatu amalan kebaikan, Allah akan bagi pahala lebih kepada orang yang membuat amal kebaikan pada hari Jumaat. Jadi apa perkara kebaikan tambahan yang kita boleh buat pada hari Jumaat ini? Tengok perkara sunat. Kalau kita buat, dapat pahala lebih. Yang pertama, mandi. Mandi bagi mereka yang melakukan solat Jumaat. Kan sebelum kamu pergi solat Jumaat, kamu akan mandi dulu kan? Mandi itu pahala. Mandi itu mandi sunat. Dapat pahala. Satu. Yang kedua, memakai wangi-wangian ke masjid. Nak datang solat Jumaat, pakai wangi-wangi. Pakai minyak wangi, ubuh dekat baju Melayu kau pakai tu, pergi ke masjid. Dapat pahala. Yang ketiga, memakai pakaian putih dan
pakaian yang bersih. Ustaz, saya tak ada pakaian putih lah Ustaz, tak ada jubah. Kalau saya pakai baju Melayu boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Asalkan pakaian itu bersih. Kamu buat macam tu, dapat pahala. Yang keempat, datang awal ke masjid. Datang awal pun dapat pahala ke? Ya, datang awal pun dapat pahala lebih. Yang kelima, memotong kuku. Ini adalah sunnah Nabi SAW. Nabi memotong kuku pada hari Jumaat. Jadi, kita disunatkan untuk memotong kuku pada hari Jumaat. Dapat pahala. Yang keenam, mencukur. Cukur bulu-bulu yang tak sepatutnya ada di badan. Dapat pahala ke? Dapat pahala. Dan yang ketujuh, berzikir dan membaca Al-Quran. Pada hari Jumaat, dapat pahala lebih. Okey, dapat pahala lebih. Baik. Sebelah sini pula, iaitu syarat sah solat Jumaat. Dia ada syarat dia kalau nak sah pahala Jumaat, solat Jumaat ni. Yang pertama sekali, dia mesti dilakukan secara berjemaah. Dia tak boleh buat seorang-seorang. Sembahyang Jumaat tak boleh buat seorang-seorang. Dia kena buat secara berjemaah. Satu. Dia ditunaikan dalam waktu zuhur. Ustaz, saya nak buat solat Jumaat pada waktu malam, boleh tak Ustaz? Nak buat waktu isyak, boleh tak? Tak boleh, tak sah. Sebab syarat sah dia mesti ditunaikan pada waktu zuhur. Dua. Yang ketiga, bilangan jemaah sekurang-kurangnya 40 lelaki dewasa yang cukup syarat-syaratnya. Sekurang-kurangnya orang yang datang ke masjid tu paling sikit 40 orang. Yang keempat, diadakan di tempat yang ditentukan seperti masjid. Buat dekat tempat-tempat yang khusus ataupun tempat-tempat yang ditentukan. Contoh macam masjid, surau ke yang boleh buat solat Jumaat. Itu yang keempat. Yang kelima, didahului oleh 2 khutbah. Kalau sembahyang dulu baru khutbah boleh tak? Tak boleh. Tak sah Jumaat. Kena khutbah dulu, barulah sembahyang. Baik. Okey. Macam yang Ustaz sebut tadi, apa yang dimaksudkan dengan mustautin ni, iaitu mustautin ni, iaitu orang yang tinggal di sesuatu tempat dan tidak berniat untuk meninggalkan tempat tersebut. Tempat tinggal hakiki. Okey, Ustaz baca dulu lagi Ustaz terang. Yang kedua, muqim. Muqim ni apa dia? Orang yang tinggal di suatu tempat lebih daripada 3 hari, tidak termasuk hari datang dan hari keluar. Itu muqim. Yang musafir, orang yang melakukan perjalanan lebih daripada 2 marhalah. 2 marhalah ni 89 km. Baik. Okey. Jadi boleh faham 3 benda tu. Musafir senang. Dia berjalan jauh. Dia dalam keadaan musafir. Maka dia tak wajib solat Jumaat. Tapi kalau dia nak buat juga boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Itu musafir. Kalau mustautin, tempat tinggal tu. Tempat tinggal kamu. Contoh kamu duduk di mana? Kamu duduk dekat Kampung Berjaya. Maka itulah tempat kamu. Kamu mustautin dekat tempat tu. Okey. Kalau muqim ni kamu ni macam singgah. Contoh macam Ustaz. Ustaz nak duduk dekat Kampung Berjaya. Sebab Ustaz duduk dekat Sungai Petani. Jadi Ustaz nak tinggal dekat Kampung Berjaya selama 3 hari. Jadi Ustaz tak dikira sebagai mustautin. Tapi Ustaz dikira sebagai muqim. Sebab apa? Ustaz singgah sekejap dekat tempat tu. Bukan Ustaz duduk terus. Tapi Ustaz hanya duduk sebentar sahaja. Itu kita panggil sebagai muqim. Kalau mustautin, memang tempat tinggal kamu dekat situ. Kalau kamu dekat Kampung Berjaya lah tempat kamu. Jadi kamu mustautin dekat kawasan tu. Okey, boleh faham? Baik, yang tu sahaja untuk hari ni. Masya Allah. Cepat masa berlalu. Dah dekat 15 minit dah kelas kita untuk subjek ibadah. Jadi yang tu sahaja untuk hari ni. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.